Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So, video hari ini masih relevan dan berbaloi ke untuk kita beli Honda BR-V di tahun 2022 ni. So, tengok video ni sampai habis kerana video ni kita akan buat quick review ataupun review ringkas berkenaan dengan Honda BR-V. So, sekarang ni saya berada dekat Simat Padang Serai Kedah, yang mana company kita ada buat roadshow dekat sini. So pada hampa yang ada di sekitar Padang Serai ataupun kawasan berdekatan, datanglah ke Simat ni untuk tengok dengan lebih dekat Honda BR-V. Alright, so jom. Alright, di hadapan kita ni adalah Honda BR-V 7 tempat duduk. Jadi Honda BR-V ni didatangkan dengan dua varian. Jadi di hadapan kita ni adalah varian yang paling tinggi, iaitu V-Spec, dan yang bawah padanya adalah E-Spec. Jadi di bahagian luaran untuk Honda BR-V ni, kalau anda dapat tengok, so dia bukanlah design yang terbaru lah sebenarnya. Sebab Honda BR-V ni dah dilancarkan agak lama. Suatu ketika dulu Honda BR-V ni memang laku keras sebelum kedatangan Xpander, Alza baru dan sebagainya. Tapi untuk tahun 2020 ni masihkah berbaloi ataupun relevan untuk kita beli Honda BR-V ni? Jom kita tengok dengan lebih dekat. So ini review ringkas saja. So untuk bahagian hadapan Honda BR-V ni, dia punya grill dia memang tebal, color chrome ni memang besar. So dekat bahagian bawah, belah bahagian bawah ni, dia memang datang dengan orang kata finishing gloss black, color berkilat. Bahagian tepi ada macam ala-ala crossover wheel arch macam tu lah. So nampak cantik juga, nice, tebal. So sport rim dia menggunakan rim 16 inci. Jadi untuk unitnya ni, kita dah pasang siap dengan modular. Modular, nampak tak? Modular body kit. Jadi kalau anda beli tak tambah, memang tak datanglah dengan benda ni ya. Okey, dia punya signal light dia duduk dekat sini. Nice, kecil dan nipis dia sebenarnya. Door handle chrome. So dia punya wheel arch, yang kali hitam ni dibawa sampai ke belakang, sambung terus ke belakang. Dan dia punya finishing yang bahagian bawah ni gloss black juga, sama macam di bahagian hadapan. So tepi ni dia ada buat satu macam ni, reflektor ni, memang cantik. So ni bahagian lampu belakang dia lah. So lampu belakang Honda HR-V pula, Honda BR-V ni, nampak tak? So rekaan dia bertepi ni kepada tepi ni memang disambungkan tengah ni. Jadi kalau daripada bahagian belakang menampakkan Honda BR-V ni lebih luas, lebih lebar lah sebenarnya. So untuk Honda BR-V ni ada spoiler dekat atas ni. Lepas tu dia punya wiper belakang. Paling menarik juga untuk Honda BR-V ni, datang sekali dengan roof rail ni. Sesuai lah untuk anda yang nak camping ke, nak apa ke, nak bawa barang lebih, bolehlah pasang top box ataupun roof box dekat atas ni. Jadi dah senang, dah ada tapak dia, just plug and play sahaja. Sebab kebiasaannya orang yang akan beli Honda BR-V ni ataupun MPV yang lain, bonet di bahagian belakangnya taklah luas. Jadi kebiasaannya tengok, macam Alza tu kan, dia ada pasang. Kebiasaannya orang akan pasang top box dekat atas ni ataupun roof box, untuk nak bawa barang lebih banyak lah. So jomlah kita sambung dekat bahagian dalam pula. Jadi sekarang ni saya berada dekat dalam Honda BR-V.
Jadi kalau dapat lihat, saya punya jarak kepala dengan bumbung ni masih lagi tinggi. Dan sebenarnya apa yang saya suka berkenaan dengan Honda BR-V ni, walaupun ia sebuah MPV sebenarnya, tapi cara kita memandu kereta ni tak ubah seperti kita memandu sebuah sedan sebenarnya. Sebab Honda BR-V ni, dia sebenarnya jarak kita nak tengok depan, nak tengok kiri, nak tengok kanan, dengan keadaan kita nak keluar masuk ni rendah. Sebab tu saya kata nak pandu dia tak macam MPV yang lain. So MPV ni rasa macam bawa kereta sedan je sebenarnya. Jom kita tengok di bahagian dashboard ni apa yang ada, okey? Okey, di bahagian steering. Steering Honda ni kebanyakannya memang cantik lah. So macam biasalah, untuk BR-V ni tak banyak sangat butang-butang kawalan dekat sini. Sebab untuk yang ni dia tak datang dengan auto cruise. Sayang sekali tak ada auto cruise. Jadi button dekat sini lebih kepada infotainment lah. Nak adjust, nak ubah channel, nak orang kata apa, nak adjust volume. Dan yang menarik juga, untuk sebuah MPV datang dengan pedal shift. So dia punya meter dia masih menggunakan analog, belum lagi digital. Cuma digital dekat sebelah sini sahaja. Itu pun kecil sahaja untuk tunjuk minyak dan sebagainya lah. Jadi untuk dia punya screen, untuk BR-V ni menggunakan screen 7 inci. Tak ada lah besar sangat, tapi cukup lah untuk nak tengok reverse camera dan sebagainya. Alright. Jadi ada hazard light button dekat sini. So aircon, ni semua berkenaan dengan aircon. So tombol gear duduk dekat bawah ni lah ya. So untuk gear dia, bagi saya biasa je lah. Untuk sebuah orang kata apa, family car ni kira okey lah. Glove box dia boleh tahan besar. Jadi nak letak barang-barang ni memang nice. Jadi saya pun tak ada apa sangat yang saya nak explain dekat bahagian dalam ni. Sebab interior dia bagi saya biasa sahaja. Taklah kata terlalu boring, tapi tak adalah terlalu wow sangat. Tapi just nice sahaja. Cuma sayang lah, bagi saya kekurangan dia, dia tak ada armrest. Jadi untuk armrest ni, untuk perjalanan jauh, bagi saya perlulah. Kalau anda beli, anda kena tambah armrest dekat sini. Alright. Ni review jujur ya. Tak ada nak berselindung. Tapi jangan risau, ada push start button, 2 airbag, ada semua ciri-ciri keselamatan yang lain yang diperlukan. VSC, Vehicle Stability Control, ABS, EBD tu semua ada dekat dalam Honda BR-V ni. Jom kita tengok di bahagian belakang pula, macam mana practicality dia. Okey ke tak okey? Okey, sekarang ni saya berada dekat bahagian belakang pemandu, barisan kedua lah. Untuk sebuah MPV ni, antara benda yang penting adalah keselesaan di bahagian belakang. Sebab kebanyakannya yang beli MPV ni adalah orang yang berkeluarga, nak bawa anak-anak, nak bawa family berjalan. Jadi antara faktor yang penting adalah keselesaan dan practicality. Walaupun kereta ni dah agak lama untuk BR-V, tapi bagi saya okey lah. Bahagian belakang ada blower untuk aircon, yang mana anda boleh adjust lah sampai ke 3 dia punya kelajuan dia. Okey lah. Ada setengah MPV yang lain sebelum ni, aircon di bahagian depan, tembak terus kepada bahagian belakang. Jadi orang yang di bahagian belakang kurang selesa. Sebab apa? Panas. Masuk-masuk je dalam kereta, nak sejuk tu ambil masa. Tapi untuk BR-V ni okey lah, ada blower aircon dekat belakang. So boleh laraskan, nak adjust tembak ke belakang terus pun boleh. Okey, untuk BR-V ni juga cushion. Cushion ataupun tempat duduk barisan kedua ni boleh dilaraskan ke depan dan ke belakang. Tapi sebelum saya tunjuk tu, saya nak tunjuk dulu. Ni kedudukan saya dekat belakang. Saya duduk sandar elok je ni. Nampak tak? Jarak antara kepala saya dengan bumbung masih lagi banyak. Jadi nice lah. Okey, jom. Sekarang ni kedudukan ni boleh dilaras. Tengok ke depan. Ni habis lah depan ni. Ni kira habis depan lah. Ni ke belakang. So yang ni habis lah, paling belakang. Kalau duduk macam ni memang selesa. Ruang kaki masih ada lagi lah. So boleh lah, masih lagi selesa. Jom kita tunjuk duduk dekat bahagian belakang pula. Okay. Alright, jadi untuk ke bahagian belakang, dia ada satu tui dekat sini.
anda tolak dan cushion akan dilipatkan macam ni. Jadi untuk akses ke bahagian belakang, kena lipat macam ni dulu, barulah boleh masuk ke bahagian belakang. So jom tengok saya duduk dekat bahagian belakang macam mana. Okey ke tak okey? Ha. Alhamdulillah selamat dah masuk dekat bahagian belakang ni. Jadi di bahagian belakang ni untuk orang yang berketinggian macam saya ni 170 cm ke atas ni memang tak sesuai nak duduk dekat belakang lama-lama. Kalau dalam perjalanan yang dekat-dekat, bagi saya tak ada masalah. Tapi still okey lah. Sebab apa? Kedudukan di bahagian belakang ni dia macam terangkat sikit. Jadi di bahagian belakang ni saya boleh katakan sesuai untuk kanak-kanak. Walaupun ruang kakinya masih lagi boleh saya kata okey, tapi untuk perjalanan jauh, orang yang tinggi memang cepat penat. Sakit belakang, sakit lutut semua akan timbul nanti. Tapi di bahagian belakang nampak jarak dia tinggal banyak ni je. Kira okey lah kan. Jadi cushion ataupun tempat duduk bahagian belakang ni boleh dia punya sudut baring dia boleh adjust. Lepas tu ada headrest lagi. Jadi duduk belakang tak ada lah kepala tergantung, jadi boleh sandar dengan elok sebenarnya. Di bahagian belakang ni juga untuk letak air apa semua, botol cup holder semua ada. Ruang kompartmen memang banyak dalam kereta ni. Jom kita tengok bahagian bonet pula. Right, jom kita tengok di bahagian belakang. Ruang bonet dia berapa luas. Okey, yang ni adalah dia punya ruang kargo ataupun ruang bonet dia untuk BRV ni. Jadi kalau anda tak turunkan cushion ni, lebih kurang 223 liter. Kalau anda baringkan cushion di bahagian penumpang nombor 3 ni, anda baringkan, boleh dapat sekitar 500 liter lebih. Jadi kalau kita baringkan, saya tunjuklah macam mana dia punya ni. Jadi kalau anda baringkan, dia 40 apa? Dia boleh baringkan sebelah sini lah. Kalau yang depan dia panggil 60-40. Tapi dekat sini satu je kekurangan dia bagi saya, bila anda baringkan cushion ni, dia tak betul-betul flat, dia tak betul-betul rata. Jadi dia ada bonggol dekat sini lah. Kalau dia boleh flat kan, lagi cantik, lagi nice sebenarnya. So saya rasa itu sahajalah yang saya rasa yang saya boleh share dekat anda berkenaan dengan BRV ni secara ringkas saja sebenarnya. Okey, itu sahajalah review ringkas saya berkenaan dengan Honda BRV yang anda semua tengok tadi itulah. Jadi secara peribadinya, saya nak tanya kepada anda, masih relevan ataupun berbaluikah untuk anda beli Honda BRV ni? Berbaloi ataupun tak? Sebab dalam pasaran sekarang ni banyak gila dah pesaing-pesaing dia. Tetapi bagi saya masih lagi berbaloi sekiranya anda seorang peminat Honda. Itu je alasan yang saya berbagi. Satu point je. Sekiranya anda seorang peminat Honda. Sebab daripada segi teknologi, daripada segi rupa bentuk design, ini bukanlah yang the latest one lah sebenarnya. Dekat luar sana dengan bajet yang sama, anda boleh dapat lagi banyak MPV yang lebih macam ni sebenarnya. Tapi MPV ni macam ni ke? Tak. MPV ni pun untuk BRV still macam ni kalau anda peminat Honda. So tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Kalau anda nak beli BRV ni, ready stock memang banyak, tak ada masalah. Mungkin anda dah pergi ke brand-brand yang lain, tapi nak guna sebuah MPV 7 tempat duduk, tak ada stok sekarang ni. Daripada ambil yang terpakai, nak ambil yang baru sebab ada warranty 5 tahun, unlimited mileage, siap dapat percuma labor service sebanyak 5 kali lagi. Dan diskaun ataupun rebate yang ditawarkan pun agak menarik. Bolehlah consider BRV ni. Okey. Jadi kalau anda nak beli ataupun nak tahu detail lebih lanjut berkenaan dengan BRV ni, boleh contact number dekat ruangan description ni. Nak tengok info-info berkenaan dengan BRV ni pun boleh baca di ruangan description. Tinggalkan pendapat anda, komen anda berkenaan dengan BRV ni. Siapa yang dah gunakan BRV ni, komen jujur sikit dekat bawah tu. Alright. Assalamualaikum.